عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan hormat dan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pengurusi majlis selaku moderator pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجي يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dan rahmat-Nya kita masih lagi dapat bersama-sama dalam mengikuti pengajian ilmu, iaitu duduk dalam majlis ilmu. Sentiasa kita berusaha untuk menambahkan ilmu kita dan sentiasa kita berusaha untuk mengeluarkan kejahilan, mengeluarkan kejahilan daripada diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqamah, sentiasa berterusan dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada petang ini insya-Allah kita akan sambung daripada pengajian kitab Hadis 40 Imam Nawawi, yang mana kita telah selesai dalam membincangkan hadis yang ketujuh mengenai nasihat. Dan pada petang ni kita akan bacakan hadis yang seterusnya yang dibawa oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitab beliau, iaitu hadis yang ke-8 tentang hurmatul muslim, kehormatan seseorang Islam. Mari kita sama-sama mengambil keberkatan dengan membaca matan hadis, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Daripada Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah
dan Muhammad itu Rasulullah, yakni pesuruh Allah, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Apabila mereka melaksanakan semuanya itu, maka terselamatlah darah dan harta mereka daripada aku, melainkan dengan hak Islam, dan hisab mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah terjemahan daripada hadis tersebut. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cumanya ada beberapa tempat yang lafaznya berbeza. Yang mana Imam Bukhari rahmatullahi alaih meriwayatkan hadis ini dalam Kitabul Iman pada bab jika mereka bertaubat dan mendirikan solat, iaitu hadis nombor 25 dalam bab tersebut. Dalam Imam Muslim rahmatullahi alaih pula meriwayatkan hadis ini dalam Kitabul Iman bab perintah memerangi manusia sehingga mereka berkata tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. Hadis nombor 22 dalam bab tersebut. Lafaz yang bermaksud kecuali dengan hak Islam, ini lafaz illa bihaqqil Islam, itu hanya terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan tidak terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Yang mana hadis ini begitu penting yang dibawa oleh Imam Nawawi. Ia juga adalah satu hadis yang sangat-sangat besar, sangat-sangat penting untuk kita memerhatikannya, untuk kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Yang mana hadis ini begitu besar pengertiannya bagi Islam, bagi agama. Hadis ni amat penting, iaitu hadis ni sesuatu perkara yang besar. Kerana apa? Kerana ia merangkumi serta dalam hadis ini menjelaskan asas-asas Islam yang penting. Dia menjelaskan asas-asas Islam yang penting yang menjadi benteng kepada halalnya darah. Iaitu beberapa perkara penting yang merangkumi kaedah-kaedah agama, iaitu arkanun, itu rukun-rukun Islam dan juga asas-asas Islam. Iaitu yang pertamanya ialah penyaksian dan pembenaran yang muktamad bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah. Iaitu apa? Dalam hadis ini menerangkan tentang kepentingan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya seseorang tadi dia i'tiqadnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu penyaksian bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dan juga mendirikan sembahyang seperti yang diperintah dan mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Iaitu apa? Iaitu dalam hadis ini khulasahnya ialah menerangkan kepentingan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menerangkan pentingnya untuk sentiasa meyakini akan perintah sembahyang, meyakini akan perintah sembahyang dan juga menunaikan zakat. Kerana apabila ini tiga antara rukun-rukun Islam yang penting, yang mana bila tiga ini dilakukan, maka dia telah terselamat daripada hukum, dijatuhkan hukum apa? Kufur. Dan juga dalam hadis ini juga menerangkan tentang pentingnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang kafir yang memusuhi Islam. Dan juga dalam hadis ini juga menerangkan tentang perlunya untuk
melakukan perkara-perkara antara perkara-perkara wajibat Islam yang lain, seperti mana haramnya darah orang Islam dan harta orang Islam. Ini satu perkara yang penting lah yang nak diceritakan dalam hadis ini. Ini antara perkara penting juga. Okay, kita tengok kepada lafaz-lafaz hadis. Qala umirtu an uqatilan nasa. Umirtu di sini dia lafaz, kalau dalam bahasa Arabnya, dan kalau kita belajar saraf, umirtu dia adalah sirah wahid mutakallim. Sirah mutakallim wahdah, iaitu kata ganti diri pertama. Untuk rujukan kitab muka surat 62. Umirtu an umirtu, iaitu umirtu ni dah lafaz sirah wahid mutakallim. Itu fa'il madhi, fa'il madhi majhul. Fa'il madhi musbat majhul. Maknanya lafaz fa'il majhul lah. Umirtu, aku diperintahkan. Aku diperintahkan. Dekat sini, walaupun didatangkan dengan, bila kata fa'il majhul, maksud dia fa'il al-fi'lu ma lam yusamma fa'iluhu. Atau fa'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fa'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Aku diperintahkan. Apabila didatangkan fa'il majhul, maka ia ada dua makna. Yang pertama, memang tidak diketahui pelakunya. Yang kedua ialah pelakunya telah diketahui. Itu ada dua keadaan lah bila datangnya fa'il majhul ni. Kadang-kadang didatangkan fa'il majhul, iaitu orang kata apa? Ayat satu ayat aktif, satu ayat pasif. Dia lebih kepada pasif lah. Maknanya tidak diketahui. Kalau terjemahnya di. Kalau ayat aktif kan. Kalau ayat pasif dia di. Maksud kat sini, umirtu aku diperintahkan. Dalam bahasa Arab, dia ada kat sini dua maksud lah, saya beritahu tadi. Sama ada bila disebut fa'il majhul ni, pelakunya tidak diketahui, ataupun pelakunya sangat-sangat dikenali. Dan di sini ialah pelakunya, maksudnya fa'ilnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak disebut, tapi fa'ilnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang memerintahkannya ialah Allah. Apabila yang disebut yang mengeluarkan perkataan itu adalah Nabi SAW, maka Nabi ini perintahnya datang daripada Allah. Nabi ataupun Rasul perintahnya datang daripada Allah. Jadi oleh kerana itu, bila Nabi SAW sebut umirtu, aku diperintahkan, maksudnya yang memerintahkannya ialah Allah. Maksud dia Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan aku. Kerana apa? Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa perintah Allah, yang menyampaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk, yang menyampaikan perintah Allah Taala pada manusia. Sebagai begitulah juga sekalian nabi-nabi yang lain, mereka yang bawa perintah Allah, mereka yang akan sampaikan, menjadi pengantara untuk sampaikan perintah Allah pada manusia. Sebab tu bila sebut umir tu, yang perintahnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan untuk memerangi
an uqatilan nasa. Uqatila. Uqatil ialah memerangi. Satu dalam bahasa Arab dia ada qatala yaqtulu. Itu memberi makna membunuh. Tapi apabila datang dalam bab yang lain, iaitu bab mufa'alah, maka ia memberi makna memerangi. Qatala. Satu qatala, satu lagi qatala. Qatala yuqatilu. Kat sini muqatil, iaitu lafaz wahid mutakallim, fi'il madhi mutlak musbat ma'ruf dalam bab mufa'alah. Bab mufa'alah. Uqatila. Aku memerangi. Aku memerangi manusia. Kat sini Allah Ta'ala perintah untuk memerangi manusia. Mana manusia yang disebutkan ni ialah orang-orang kafir. Yang ini aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Manakala An-Nas di situ maksud dia ialah yang pada zaman itu ialah orang yang menyembah berhala. Orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. An uqatilan nasa hatta yashhadu. Hatta yashhadu, sehinggalah mereka bersaksi. Sehingga mereka bersaksi atau menyaksikan la ilaha illallah. Mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka bersaksi bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini kat sini ada dua bahagian dalam syahadah. Sebab tu dipanggil dua kalimah syahadah. Yang mana yang pertama ialah pengecualian. Pengecualian yang pertama kata aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yakni orang-orang yang kafir, sehinggalah mereka mengucapkan dua kalimah syahadah. Sehingga mereka menyaksikan, yang pertamanya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu mentauhidkan Allah, keluar daripada kesyirikan. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Dan yang kedua, mesti beriman ataupun mesti bersaksi bahawa Nabi adalah pesuruh Allah. Maka apabila dua ini ada, maka itu terkeluar daripada terkeluar daripada perintah tadi. Kita sehinggalah mereka, yakni manusia itu, mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan juga bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah ataupun utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua komponen penting dalam dalam meyakini perintah Allah. Dua komponen penting dalam syahadah. Yang mana kalau kita hanya beriman satu sahaja dan kita tolak yang satu lagi dalam dua kalimah syahadah ini, maka kita belum lagi dikatakan orang Islam. Sebab apa? Sebab ahli kitab mereka yakin kepada Allah. Mereka tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan. Dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang inilah yang mereka ingkar. Muhammad Rasulullah, itulah yang mereka ingkar. Mana selagi mana dia tidak menyaksikan bahawa Muhammad adalah Rasulullah, maka selagi itu dia belum betul-betul Islam. Dia kena ucap dua kalimah syahadah ni sempurna. Mana dia bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yuqimus salata. Dan yang kedua,
Dikatakan oleh Nabi SAW, sehinggalah satu, mereka beriman, mengucapkan dua kalimah syahadah. Yang kedua, wa yuqimus salata, mendirikan solat. Mendirikan solat. Kat sini sebenarnya dia bukan sahaja dia terkait dengan perbuatan, bahkan dia terkait juga dengan iman. Iaitu dia meyakini solat itu adalah perintah Allah. Kalaulah dia menolak, dia kata solat 5 waktu tak wajib, maka dia juga telah terkeluar daripada iman. Sebab tu kat sini disebutkan wa yuqimus salata, iaitu mendirikan solat dengan meyakini bahawa perintah solat itu adalah wajib. Perintah solat 5 waktu itu adalah wajib. Iaitu mendirikan sembahyang, iaitu melaksanakan sembahyang seperti mana yang diperintahkan. Ia juga bermaksud sentiasa melakukannya. Ini yuqimus salah bukan sekadar sekali buat, bahkan setiap kali datang perintah sembahyang, maka dia melaksanakan solat. Dan begitu juga yang ketiga, wa yu'tuz zakah, iaitu memberi zakat. Menunaikan zakat. Ini 3 rukun yang paling penting dalam Islam. Bukan yang lagi yang selebihnya tak penting. Tapi 3 ini adalah rukun yang sangat-sangat penting yang dalam Islam. Nanti akan disebutkan kenapa tak sebut sekali puasa Ramadan dengan haji. Tak termasuk dalam hadis ni. Hadis ni sebut 3 je. Nanti akan dijelaskan. Iaitu aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga manusia, iaitu orang kafir tadi, dia bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, iaitu mereka masuk dalam agama Islam. Mana mengucap 2 kalimah syahadah, maka dikira dah masuk Islam. Maka kat sini nak bagi tahu, bila satu orang tu dia mengucap 2 kalimah syahadah, mana secara zahirnya kita akan hukumkan dia dengan Islam. Tak kisahlah dalam hati dia macam mana, kita tak boleh nak nilaikan. Yang nilaikan dalam hati tu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari segi zahir, bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia dah dikira orang Islam. Kerana bahawasanya agama Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dia telah memilih untuk hamba-hambanya. Maka tidak ada agama selain daripada agama Islam. Bila dia masuk Islam, itulah sebenarnya Islam itulah agama yang Allah Taala iktiraf. Selain daripada itu tidak ada agama yang lain yang diterima oleh Allah Taala. Sebagaimana Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Okay. Yu'tuz zakah, memberi zakat. Fa'iza fa'alu dhalika, apabila mereka melakukan demikian itu, maknanya melaksanakan 3 perkara ini. Ucap 2 kalimah syahadah, laksanakan solat, tunaikan zakat, maka asamu minni, maka akan terpeliharalah mereka itu daripadaku. Ini kata Nabi SAW. Terpelihara daripada Nabi, daripadaku tu apa? Dima'ahum, darah-darah mereka. Maknanya darah-darah mereka itu menjadi haram ke atas orang Islam untuk membunuhnya.
Bila satu orang Islam, dia satu orang tadi dah masuk Islam, maka haram darah dia. Maksud dia tak boleh bunuh dengan sewenang-wenangnya. Begitu juga haram terpeliharalah mereka itu daripadaku harta-harta mereka. Yang ni harta mereka tidak boleh dirampas. Tidak boleh dikatakan sebagai harta ghanimah ataupun faid apabila mereka telah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang ni terpelihara darah mereka, terpelihara harta mereka. Sebagaimana kita tidak boleh mengambil harta orang Islam yang lain, maka macam itulah juga apabila orang kafir dia masuk Islam, kita tak boleh nak ambil harta dia dengan sewenang-wenangnya, illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam. Maksud asamu, terselamat, maksudnya terpelihara dan tertegah daripada dicerobohi. Kita tak boleh sewenang-wenangnya nak ambil harta mereka. Illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam. Maksudnya menjadi kewajipan mereka setelah terselamatnya darah dan harta benda mereka untuk melaksanakan hak Islam, iaitu daripada diri mereka, mana darah mereka itu, maksud dia jiwa mereka ini bila mana dah terpelihara daripada diperangi ataupun dibunuh. Kita illa bihaqqil Islam, maknanya dengan mereka kena melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana mereka ini perlu untuk mematuhi segala larangan-larangan. Maksudnya mereka kena pelihara diri mereka daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka itu dibunuh. Maknanya jangan mereka dah masuk Islam, mereka kena jaga supaya tidak membunuh orang lain dan sebagainya. Kerana apa? Apabila mereka membunuh orang lain, maka dalam hak hukum Islam mereka kena hukuman qisas. Mereka kena hukuman qisas. Mana itu hak illa bihaqqil Islam, maka boleh dikenakan hukuman kepada mereka. Begitu juga kalau mereka terselamat daripada hukuman qisas, jadi boleh diambil daripada harta mereka kalau mereka melakukan perkara-perkara yang melanggar batasan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka terserah kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah perhitungan terhadap batin dan kebenaran hati mereka adalah terserah kepada Allah. Iaitu yang diberitahu tadi ialah kita hanya hukumkan pada zahir. Bila mereka dah mengucap 2 kalimah syahadah, mereka sembahyang, mereka bayar zakat, maka mereka tak boleh kita nak hukum mereka sebagai kafir. Kita tak boleh kata darah mereka halal, ataupun kita tak boleh kata harta mereka halal untuk diambil. Maka maknanya kita hukum berdasarkan zahir sahaja. Adapun dalam hati mereka, kalau mereka dalam hati mereka kufur ke ataupun apa sahaja yang ada dalam hati mereka, itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak layak untuk menghukum apa yang ada dalam hati mereka. Sebab tu dalam satu hadis ada satu kisah, seorang sahabat dia perang, dia pergi perang. Mana ada orang yang ada musuh tadi, bila mana dia nak ayun pedang, musuh tadi mengucap 2 kalimah syahadah ataupun dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tapi sahabat ni dia tetap bunuh juga. Maka sampailah berita tu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dia ni dah mengucap 2 kalimah syahadah, dah mengucap kalimah iman, maksudnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu dah ucap. Tapi masih lagi kata dia bunuh. Kerana apa? Kerana dia ucap sebab sahabat ni kata dia ucap sebab takut. Sebab takut kena bunuh. Tapi Nabi SAW bagi tahu, adakah kamu tahu apa yang ada dalam hati ni? Adakah kamu mengetahui apa yang ada dalam hati mereka? Hati orang tersebut? Jadi tak boleh kita
menghukum apa yang ada dalam hati mereka. Sebenarnya kalau zahir mereka dia mengucap, maka kita biarkan mereka. Itu perintah Nabi SAW. Dan dalam mengenai hadis ni banyak riwayat-riwayat yang lain, dan daripada apa riwayat-riwayat yang lain ada juga yang semakna dengan hadis ni, cuma dia ada tambahan-tambahan sikit. Banyak hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW yang menyerupai makna hadis ini, yang menambahkan lagi kejelasan maksud yang ingin disampaikan. Ada hadis yang lain yang menjelaskan maksudnya. Dalam Sahih Bukhari daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa, ya'nil musyrikina." Sebab tu kita tafsir, kita terangkan hadis tadi, an-nas yang dimaksudkan dalam hadis yang kita baca tadi, maksud dia ialah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kerana ada satu riwayat yang menyebutkan, yang rawi sendiri yang menjelaskan maksudnya. Umirtu an uqatilan nasa, ya'nil musyrikina, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Makna kat sini makna tu samalah. La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahawa Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Fa iza syahidu an la ilaha illallah, maka apabila mereka telah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah, wa sallau salatana, mereka bersolat sebagaimana kita bersolat, wastaqbalu qiblatana, dan mereka menghadap ke arah kiblat kita, wa zabahu zabihatana, dan mereka menyembelih seperti mana kita menyembelih. Maknanya kaedah dia sama. Seperti mana sembelihan kita. Mana? Ataupun mereka memakan sembelihan kita. Faqad harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Maka sesungguhnya menjadi haramlah ke atas kita oleh darah-darah mereka, yakni jiwa-jiwa mereka, dan juga harta-harta mereka, melainkan dengan haknya, melainkan dengan hak Islam. Maksudnya hadis ni dia jelas sikit mengenai an-nas tu. Dan juga kat sini, wasallau salatana. Maksudnya solat dia sama macam kita solat. Kiblat dia sama macam kiblat kita. Sama juga mereka menyembelih macam mana cara kita sembelih. Maka mereka itu dah dikira orang Islam. Maka haramlah darah dan harta mereka ke atas kita. Imam Ahmad rahmatullah alaih pula telah meriwayatkan daripada hadis Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama umirtu." Kat sini ada tambah lafaz innama. "Innama umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah." Mana kat sini aku diperintahkan bahawa aku memerangi manusia sehinggalah mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah sahaja. Kat sini wahdahu, sahaja, melainkan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang layak disembah. La syarika lahu, tidak ada sebarang sekutu baginya. La syarika, la tu la nafi jinsi, itu menafikan segala jenis syarik yang ada. Maknanya tidak ada sebarang sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah,
dan bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Ini dia punya kat sini hadis dia, lafaz hadis dia lebih kurang sama. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka melakukan demikian itu, sesungguhnya telah terselamatlah. Kat sini faqad i'tasamu. Faqad i'tasamu au asamu dima'ahum. Satu, faqad i'tasamu, mereka telah memelihara. Mereka telah memelihara ataupun mereka telah menyelamatkan darah-darah mereka dan juga harta-harta mereka. Illa bihaqqiha, melainkan dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah. Ini hadis dia hanya ada sedikit perbezaan lafaz tapi lebih kurang sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Hadis ini juga telah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahmatullahi alaih secara ringkas. Maknanya sama juga, dia Imam Ibnu Majah diringkaskan sikit. Ini mengenai riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan hadis yang kita baca. Okay. Perkara kedua yang dibawa oleh syarih, oleh syarih, iaitu yang mensyarahkan hadis ini, tentang yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iaitu cukup dengan 2 kalimah syahadah untuk menjaga jiwa dan harta. Maknanya kalau dia yakin tu je, itu sudah cukup untuk terpelihara harta dan darah dia. Darah dan harta dia. Yang mana yuqimus salah, sebab tu dia katakan tadi yuqimus salah wa yu'tuz zakah tu, dia sebenarnya berkaitan dengan iman. Contohnya kalau satu orang tadi dia mengucap 2 kalimah syahadah tapi dia tak semayang, dia tak bayar zakat. Dia tak sembahyang dan tak bayar zakat dalam keadaan dia masih lagi menganggap sembahyang itu wajib dan zakat itu wajib. Dan dia tidak mengingkari perintah tersebut. Maka dia masih lagi Islam. Mana dekat sini hanya cukup dengan 2 kalimah syahadah untuk menjaga jiwa dan harta. Telah sabit dalam satu riwayat bahawa Rasulullah SAW menerima semua orang yang datang kepadanya yang ingin memeluk Islam dengan hanya mengucap 2 kalimah syahadah sahaja. Dengan demikian darahnya terselamat serta secara langsung beliau menjadi seorang Muslim. Ini dikuatkan lagi oleh hadis-hadis sahih yang tidak menyebut mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Maknanya untuk satu orang tadi terpelihara darah dia, terpelihara hartanya, dia terpelihara daripada diperangi dan diambil hartanya sebagai ghanimah dan sebagainya, maka dia cukup dengan mengucap 2 kalimah syahadah ni dah cukup dah, dia jadi orang Islam. Dia dah dikira Islam. Dan perkara ni disebutkan dalam banyak riwayat hadis Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah asama minni maluhu wa nafsahu illa bihaqqiha wa hisabuhu 'ala Allah. Dalam hadis ni dia tak sebut pun tentang mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dia hanya sebut ucap la ilaha illallah pun dah cukup untuk jadikan seorang tu orang Islam. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi. Wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Dalam riwayat Muslim disebutkan sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan mereka beriman denganku dengan apa yang aku bawa.
Imam Muslim juga meriwayatkan daripada Abu Malik Al-Ashja'i daripada ayahnya. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur terhadap sesuatu yang disembah selain Allah, maka haramlah hartanya dan darahnya dan hisabnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kat sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari perbuatan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu kerana telah membunuh orang yang telah berkata tiada tuhan selain Allah, dan bantahan baginda sallallahu alaihi wasallam amat keras. Ini yang diberitahu tadi, iaitu sahabat tu ialah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum. Beliau telah bunuh orang yang mana dia dah mengucap 2 kalimah syahadat tetapi tetap bunuh. Dia ucap la ilaha illallah tetapi tetap dibunuh. Maka kat sini baginda sallallahu alaihi wasallam ingkar terhadap perbuatan tersebut. Nak bagi tahu apa? Bila satu orang tadi ucap la ilaha illallah je, dia dah jadi orang Islam. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya mengatakan mengkafirkan dia ataupun kita nak menghalalkan darah dia, tak boleh. Tidak ada sebarang pertentangan di antara hadis-hadis ini, bahkan semuanya benar. Adapun hadis yang mengucapkan yang menyebutkan tentang yuqimus salah wa yu'tuz zakah, dia tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Dengan menyebut 2 kalimah syahadah sudah cukup untuk menyelamatkan seseorang dan dia menjadi Muslim. Maknanya bila dia ucap 2 kalimah syahadah, dah jadi Islam. Tapi dan benda ni tak ada pertentangan pun. Sekiranya dia mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat selepas itu, maka baginya hak seperti mana hak orang Islam yang lain. Maka kalaulah dia melaksanakan sembahyang, bayar zakat, maka dia tetap juga akan dapat hak sebagaimana orang Islam yang lain dapat hak. Contoh dari segi dia boleh dapat harta zakat, dia boleh dapat pewarisan daripada keluarganya yang Islam, dan juga macam-macamlah perkara-perkara yang lain sebagai orang Islam dia akan dapat dengan dia mengucap 2 kalimah syahadah sahaja. Kata sekiranya mereka meninggalkan sesuatu daripada rukun-rukun Islam dan mereka merupakan kumpulan yang mempunyai kekuatan, maka mereka hendaklah diperangi. Mana kat sini maksud dia meninggalkan rukun Islam ni atas dasar apa? Atas dasar mengingkari perintah. Kalaulah dia meninggalkan tu dalam keadaan dia satunya dia tak nak bayar, dia tahu benda itu wajib tapi tak nak bayar. Maksudnya dia tidak mengingkari perintah. Tapi kalau dia mengingkari perintah, maka dia boleh diperangi. Dan kalau kumpulan mereka ni yang golongan yang meninggalkan rukun-rukun Islam ni, dia kumpulan tu dia ada kekuatan, maka boleh diperangi. Contoh kalau kata ada kumpulan orang yang tak semayang dan dia kata semayang tu tak wajib, dan kumpulan dia ramai, maka boleh untuk diambil tindakan, boleh diperangi orang-orang sedemikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fakhallu sabilahum. Maka jika mereka bertaubat dan mendirikan solat dan membayar zakat, maka biarkanlah mereka. Kat sini dan juga dalam satu riwayat hadis, satu ayat Quran yang lain, dalam surah At-Taubah juga, fa in tabu wa aqamus salah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din.
Jika mereka bertaubat daripada kekufuran, maksudnya mereka bertaubat iaitu mereka beriman lah. Mereka beriman kepada Allah dan mereka mendirikan solat serta memberi zakat, maka mereka adalah saudara kamu yang seagama. Kat sini fa'in tabu ni ialah orang yang golongan-golongan yang mana ingkar. Dia ada dua keadaan lah. Satu, mereka ni daripada bukan Islam kepada Islam, ataupun daripada orang Islam tapi ingkar perintah. Ingkar perintah dan kemudian mereka bertaubat. Mereka bertaubat lalu mendirikan solat, bayar zakat, maka mereka dibiarkanlah, mana dilepaskan. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Mana kat sini sebab apa mereka dilepaskan? Mereka tu dah dikira orang Islam lah. Maknanya mereka ni saudara kamu dalam agama. Maknanya mereka ni orang Islam sama macam kamu juga. Maka bila mereka dah buat demikian, mereka dah beriman kepada Allah, mereka dirikan solat, bayar zakat, mereka dikira orang yang Islam. Telah sabit bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berperang, baginda tidak pernah melakukan serangan sehinggalah masuk waktu subuh. Sekiranya mendengar azan, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyerang. Jika tidak, baginda sallallahu alaihi wasallam akan memaringi mereka dengan tetap meletakkan anggapan bahawa mereka telah memeluk Islam. Mana kat sini, kalau dalam peperangan pun dia ada dia punya peraturan juga. Dia tidak akan berperang waktu malam. Ini mereka akan perang waktu siang. Maknanya lepas subuh. Lepas subuh barulah baginda sallallahu alaihi wasallam akan perang. Tapi kalau tak selesai juga peperangan, maka baginda akan kata jika tidak, baginda akan memerangi mereka dengan tetap meletakkan anggapan bahawa mereka telah memeluk Islam. Okay. Tengok sikit tentang okay. Yuqimus salata. Yuqimus salata. Kat sini solat tadi, maka tidak cukup dengan tidak memadailah. Mana tidak memadailah dengan sekadar mengucapkan dua kalimah syahadah semata-mata. Bahkan untuk seseorang tadi mendapat sempurnanya Islam tadi, tidak bahawa dia beramal dengan tuntutan syahadah. Iaitu yang lepas seseorang tadi masuk Islam, maka dia diwajibkan solat. Yang dimaksudkan solat tadi lah solat 5 waktu lah. Solat 5 waktu. Mana dia kena solat 5 waktu. Dia mendatangkan ni seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala perintah, iaitu sembahyang pada waktu-waktunya bersama dengan orang-orang Islam. Mana sembahyang tadi perlu dipelajari dengan sempurna lah. Yang mana yang dimaksudkan dengan sembahyang tadi juga, sembahyang dengan cara yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bawa solat solat tu ialah solat yang dibawa sebagaimana yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda bersabda, sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi solat itu adalah solat dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana untuk kita cara solat dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan kita mempelajari lah. Kita belajar solat dengan perantaraan guru-guru dan para ulama. Yang mana tak ada cara yang nak menyampaikan kita kepada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dengan perantaraan para ulama.
ulama yang meriwayatkan hadis-hadis, ulama fiqh yang buat rumusan daripada semua hadis-hadis, maka keluarlah satu kaifiat Nabi SAW solat. Kalau tidak, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu Nabi SAW solat macam mana? Dan kadang kalau kita kata kita nak berdasarkan sepenuhnya kepada hadis-hadis yang dibawa, yang diriwayatkan, kadang-kadang ada hadis ni sebut macam ni, ada hadis ni sebut macam ni. Jadi kalau kita tak ikut berdasarkan apa yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama fiqh, sama ada yang dalam kita belajar yang muktamad, yang muktabar, 4 mazhab ni, kalau kita kata nak sembahyang ikut hadis semata-mata, maka kita akan jadi keliru. Hadis ni cakap macam ni, hadis cakap macam ni, hadis cakap macam ni. Jadi kadang-kadang tak sama. Jadi mana satu yang kita nak ikut? Jadi bila kita dah statik dengan satu-satu mazhab, satu-satu contoh mazhab Syafi'i, maka kita akan ikut situ. Dan kita tak akan bercelaru lah dalam ibadat sembahyang kita. Sebagaimana setiap imam mazhab fiqh ni, dia bawa dia bagi tahu perkara-perkara yang warid dalam hadis. Dia dah ekstrakkan daripada hadis-hadis, dan keluar satu kaedah, satu kaifiat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Dan kita ikut berdasarkan apa yang telah dibawa oleh Imam Syafi'i dan imam Syafi'iyah. Kat sini hatta yuqimus salata, dan mendirikan solat sebagaimana yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'tuz zakata, dan juga memberi zakat. Setakat itu sahaja untuk petang ini. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan, apa yang kita muzakarah bincangkan, ianya dapat ilmu untuk kita, dan dapat kita sentiasa meletakkan keyakinan kepada Allah Ta'ala dalam hati kita. Dan kita yang mana apabila kita kena letakkan, kita kena mantapkan syahadah yang ada pada hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan iman kita dan pilih kita di kalangan orang yang sentiasa mentaati perintah Allah, dan sentiasa beriman kepada Allah, mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga sentiasa mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan baginda sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, majlis kita berjalan lancar. Banyak ilmu pengetahuan telah disampaikan oleh Ustaz. Moga menjadi pedoman dan beri manfaat kepada kita semua. Kita tangguhkan pengajian hadis kita petang ini. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan insya-Allah. Dalam tadi ada Ustaz menyebutkan di zaman Rasulullah, setiap orang yang hanya bersyahadah sudah cukup untuk menjadi seorang Muslim, dan yang haram diperangi. Moga kita menjadi pilihan Allah insya-Allah. Mohon izin Ustaz untuk saya sampaikan bahan kuliah pada malam ni Ustaz. InsyaAllah. Okey, pada pukul 8 malam kita ada bersama Yang Amat Arif, Datuk Abbas bin Nordin dengan pengajian Tauhid. Pada pukul 9.15 malam kuliah Isyak bersama Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan kita kisah berkitab begitu rupanya kisah Nabi Adam. Terima kasih Ustaz, terima kasih Jin Ai, terima kasih semua jemaah yang dihormati lagi dikasihi. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi